perselisihan berkaitan dengan ritual nisfu Sya'ban seakan-akan tidak berkesudahan. Malam ni kita nak carikan titik pertemuan. Kita nak berikan satu keputusan muktamad pemahaman kita tentang nisfu Sya'ban. Tuan-tuan abaikan apa yang tuan-tuan baca dalam internet ke dalam Facebook ke apa, kita bincang pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang saya hormati sahabat saya Al-Fadhil Tuan Haji Sharifuddin bin Muhammad Sa'ad, Al-Fadhil Qadi daerah Kuantan, para pegawai, ahli jawatan kuasa, sukarelawan Surau At-Tazkiyah Bandar Putra Kuantan, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tak dilupakan para pendengar Pahang FM. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini, dan seterusnya dapatlah kembali bertatap muka pada surau kita ini yang kali terakhir saya menyampaikan ceramah di sini 2830 hari yang lalu, iaitu hari Isnin 23 Mei tahun 2016. Maknanya sudah 7 tahun 8 bulan 29 hari. Dan saya percaya tuan-tuan pun tak ingat apa yang saya ceramah gitu-gitu, ceramah Isra' Mi'raj masa tu ya. Hadirin hadirat sekalian, tanpa kita sedari malam ini, kalau tak salah kiraannya, kita dah pun memasuki 12 Sya'ban 1445. Sya'ban ini adalah antara bulan-bulan yang mulia dalam agama kita. Sebab itu kata para ulama, innama summiya Sya'bana li'annahu yatasha'abu fihi khairun katsirun lisa'imi fihi hatta yadkhul jannah. Bulan Sya'ban ini dinamakan Sya'ban sesuai dengan namanya kerana banyak kebaikan yang ada pada bulan ini, khusus untuk orang yang berpuasa sampailah dapat ganjaran surga. Sebab itu dalam bahasa Arab kalimat shin ain ba banyak makna. Sya'bun, syi'bun, syu'batun, semuanya memberi maksud yang hampir sama. Sya'bun tu suku masyarakat. Kalau syi'bun tu celah-celah bukit, lorong-lorong celah bukit. Syu'batun tu cabang-cabang. Mana kalau dirangkumkan, dia membawa maksud bulan ini bulan yang sangat meriah, bertambah. Atau macam suku bangsa lah, semakin bertambah jadi masyarakat yang besar. Ataupun umpama sebatang pohon yang banyak cabang, ranting-ranting, mana banyak kebaikan. Ataupun umpama dia jalan-jalan di celah lorong yang banyak bersimpan siuk, artinya banyak kehebatan bulan ini. Dan kata ulama, Sya'ban ni keseluruhan Sya'ban itu sendiri adalah bulan yang hebat. Kata seorang ahli sufi yang terkenal, Yahya bin Mu'az rahimahullah, sesungguhnya dalam kalimat Sya'ban ada 5 huruf. Setiap huruf menyimpan anugerah-anugerah tertentu dengan sejuta keutamaan bagi orang-orang Islam. Shin mewakili syafa'atun, mana syafaat, ataupun syarafatun, kemuliaan. Ain adalah al-izzah, artinya kemenangan, karamah.
Ba itu al-barru. Al-barru maknanya kebajikan, bulan penuh kebajikan. Alif al-ulfah, maknanya penuh belas kasihan. Nun tu adalah an-nur, artinya cahaya. Sebab itu dalam Sunan An-Nasa'i ada direkodkan satu riwayat disebutkan tentang kelebihan bulan Syaban ini. Tatkala Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berjumpa dengan Nabi, dia tegur Nabi, "Ya Rasulullah, berapa bulan ni payah nak mengetih. Selalu lepas sembahyang subuh kita bolehlah pergi minum air ke apa ke. Tapi bulan ni puasa sokmo. Apa hal puasa sokmo bulan ini ya Rasulullah?" Maka jawab Nabi, "Zalika syahrun yaghfulun nas." Oh, inilah bulan yang manusia selalu lalai, leka, terlepas pandang. Baina Rajabin wa Ramadan, kerana dia tersepit antara dua bulan yang ditunggu-tunggu orang, iaitu Rajab dan juga Ramadan. Tengah-tengahnya nama Syaban. Walhal bulan ni, kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan inilah annual report kita diangkat ke hadirat Allah. Laporan sepanjang tahun diangkatnya pada bulan Syaban. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku suka kalau amalanku, laporanku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Maka status Syaban sebagai antara bulan yang mulia, no doubt about it. Tak ada keraguan. Ini bukan direka-reka mana-mandai, tidak. Berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Yang ini saya tidak ulahkan sangat kerana fokus kita pada malam ini adalah lagi 3 hari lagi kita akan menempuh satu fasa dalam Syaban ini, dipanggil sebagai Nisfu Syaban. Nisfu Syaban ini banyak kelebihan. Kata para ulama, Nisfu Syaban inilah yang juga disebut sebagai Lailatul Mubarakah, malam yang penuh keberkatan. Lailatul Bara'ah, malam pelepasan daripada segala kemurkaan azab seksa. Malam itu juga dipanggil Lailatul Qismah wa Taqdir, malam pembahagian dan penentuan takdir manusia. Malam itu juga disebut Lailatul Takfir, malam mengkifarahkan segala dosa. Malam itu juga dipanggil Lailatul Syafa'ah, malam syafaat. Malam itu juga dipanggil Lailatul Idil Malaikah, malam rayanya para malaikat. Ada juga mengatakan malam itu adalah Lailatul Hayah, malam yang hidup, iaitu malam yang tidak dimatikan bagi orang yang menghidupkannya. Ada yang menyebutnya Lailatul Ijabah, malam diperkenankan doa. Dan banyak lagi gelaran-gelaran untuk Nisfu Syaban ini. Sebab itu saya menyeru diri saya dan tuan-tuan, jangan lupa ambil kesempatan. Kedatangan 15 hari bulan ataupun Nisfu Syaban nanti, jangan dipersia-siakan. Minimum banyakkan berdoa. Ini yang paling malas sekali ni. Banyakkan berdoa. Apa sebab? Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dalam Al-Um tu ada pula kitab Salatul Aidaini, surat 264. Dia buat pula pecahan kitab sembahyang 2 hari raya. Kata Imam Syafi'i, wa balaghana annahu kana yuqal inna du'a yustajabu fi 5 layalin fi lailatul jum'ati wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awal lailatul min rajab wa lailatul nisfi min sya'ban. Aku dah kaji banyak hadis, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini tuan-tuan, ini bukan Haji Syafi'i belakang rumah kita ni. Imam Syafi'i ini ulama besar. Dia mengapat tak kurang 300,000 hadis dengan sanad dan matannya. Dan jangan tuan-tuan kata, siapa Imam Syafi'i baca hadis-hadis? Ini bukan Haji Syafi'i ini, Imam Syafi'i. Dia kata, aku dah kaji banyak hadis. Aku boleh simpulkan, kata dia, ada 5 malam sangat mustajab berdoa. Nombor 1 sekali adalah malam Jumaat. Yang kedua malam raya haji. Yang ketiga malam raya puasa. Yang keempat malam pertama bulan Rejab. Dan yang kelima malam pertengahan bulan Syaban, hari Sabtu nanti. Dan ini sabit dengan hadis juga daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, 5 layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam takkan ditolak doa. Lailatul Jumu'ah wa awwal lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul Eid wa lailatul Nahri. Samalah disebutkan oleh baginda Nabi dalam hadis riwayat Baihaqi, 5 malam yang takkan ditolak doa, malam
malam raya haji, malam raya puasa, malam Jumaat, malam tamu bulan Rejab dan malam pertengahan Syaban. Dalam kitab Qalyubi wa Umairah juga ada disebutkan tentang kelebihannya. Disebutkan yundabu ahya lailatul aidain bi dzikri aw salati awwalahuma salatut tasbih. Disunatkan menghidupkan malam raya, iaitu raya haji dan raya haji dan raya puasa, dengan memperbanyakkan berzikir dan sembahyang sunat, khususnya solatut tasbih, sembahyang tasbih malam raya. Kita mengacau dodo macam-macam, tak dan. Wa yakfi ma'zamaha wa aqallahu salatul isya fi jama'atin wal azmu ala salati subhi kadzalika. Dan sekurang-kurangnya kalau tak boleh malam yang 5 ini kita nak buat sembahyang tasbih, minimum kerjakanlah sembahyang isyak berjemaah pada malam itu. Dan wal azma ala salati subhi kadzalik, dan tanamkan azam hari esok aku nak sembahyang subuh berjemaah. Oh, ini payah. Malam raya tuan-tuan boleh berazam ke pagi esok nak sembahyang subuh di masjid, berdoa je. Pagi raya tinggal imam dengan Bilal je, kadang dengan imam tak pernah mana. Pagi raya paling sedih menengok masjid. Saya lama jaga masjid, jadi memang tahu pagi raya ni hak datang ni Bangladesh tuan-tuan, orang lain tak mana-mana lah. Susah. Baik itu tanamkan azam nak datang berjemaah pagi esok. Wa mithlahu ma lailatul nisfi Sya'ban. Maka begitulah juga engkau lakukan terhadap malam nisfu Sya'ban wa awal laila min Rajab wa lailatul Jum'ah li'annaha mahal ijabati du'a. Maka perkara yang sama juga engkau lakukan untuk malam nisfu Sya'ban, malam pertama bulan Rajab, pada malam Jumaat, kerana pada malam-malam itu doa dimustajabkan. Jadi kita kami hari esok malam Jumaat mustajab doa, tuan-tuan datang isyak berjemaah, kemudian berazam subuh Jumaat nak datang sembahyang subuh. Ini nasihat para salafus salih. Nanti nisfu Syaban pun sama, isyak datang berjemaah, niat hari Ahad pagi nak sembahyang subuh berjemaah. Tetapi ialah di negara kita ini perselisihan berkaitan dengan ritual nisfu Syaban seakan-akan tidak berkesudahan. Malam ni kita nak carikan titik pertemuan. Kita nak berikan satu keputusan muktamad pemahaman kita tentang nisfu Syaban. Tuan-tuan abaikan apa yang tuan-tuan baca dalam internet ke dalam Facebook ke apa, kita bincang pada malam ini. Kita tidaklah menafikan bahawa sebahagian besar daripada hujah ataupun hadis yang dijadikan sandaran oleh sesetengah penceramah ketika bercerita tentang nisfu Syaban memang hadisnya lemah. Bahkan ada masa kita cek menggunakan hadis yang palsu, hadis yang maudhu'. Apa contoh hadis lemah tetapi masyhur yang digunakan ketika bercerita nisfu Syaban? Ada satu riwayat yang popular, kata Aisyah radhiyallahu anha, fa atala sujuda hatta zanantu annahu qad qubida. Mungkin tuan-tuan biasa dengar hadis ini. Aisyah melihat pada malam itu Nabi semayang sujud lama sehingga kan annahu qad qubida, zanantu annahu qad qubida, saya menyangka Nabi dah meninggal, lama sangat sujud. Falamma ra'aitu zalika qumtu hatta harrabtu ibhamahu fataharrak faraja'a. Sehingga saya buat keputusan pergi dekat Nabi, saya gerakkan dia. Kemudian Nabi respon, gerakkan jari dia. Dalam hati Aisyah, alhamdulillah hidup lagi, ingatkan dah meninggal. Diringkaskan cerita, bila Nabi selesai ibadat, Aisyah bertanya, berapa lama sangat tulah sujud dia? Berapa lama nak sujud ya Rasul? Nabi pun tanya, atadri ay lailati hadhihi? Mu tak tahu ke malam ni malam apa? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Oh, Allah dan Rasul saja tahu, saya tak tahu ya Rasul. Kata Nabi, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Inilah malam nisfu Sya'ban. Hadis ni riwayat Al-Baihaqi. Namun bagi para pengkaji hadis, ini adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Dan sebahagian ulama dia tidak gunakan hadis ni sebagai dalil, dan ia dikategorikan sebagai mursal jayyid, iaitu hadis yang dhaif kerana terputus chain of narrator-nya, dia punya sanad dia.
Walau bagaimanapun, kita jelaskan malam ni, untuk beramal dengan hadis yang lemah boleh. Dibolehkan jika cukup 5 syarat yang asas. Pertama, hadis itu kita tak gunakan untuk cerita tentang akidah. Yang kedua, kita tidak cerita tentang hukum hakam halal haram. Yang ketiga, lemahnya hadis tu jangan sampai dhaif jiddan, terlampau lemah, ataupun dalam chain of narratornya kita dapati ada seorang perawinya itu levelnya kazzab, pendusta besar. Dan jangan sampai ada hadis sahih lain yang boleh menaungi hadis itu. Dan kata ulama, boleh digunakan untuk fadailul a'mal. Sebab itu kepada para penceramah, para asatizah, nak menggunakan hadis lemah dalam memberi penerangan boleh, tak jadi masalah, tetapi ada adab dia. Ini take note. Untuk orang yang nak mengajar, nak berceramah, untuk menggunakan hadis dhaif ketika mengajar boleh. Cuma para ulama tunjukkan tata cara bagaimana nak menyampaikan hadis dhaif, iaitu dengan menggunakan kaedah sirah tamrid dia panggil. Ini ambil nota. Sirah tamrid ni adalah lafaz ataupun ungkapan yang menunjukkan kelemahan status hadis itu semasa kita nak menyebutkannya ataupun nak membacanya. Macam mana cara sirah tamrid ini? Katalah tuan-tuan nak cerita pasal nisfu Sya'ban. Tuan-tuan sekalian, ada diriwayatkan dalam sebuah hadis. Itu dia beralah cakap. Ada diriwayatkan dalam sebuah hadis. Itu boleh. Ataupun kita kata, tuan-tuan sekalian, ada dicatatkan dalam kitab sekian-sekian. Itu boleh. Dia beralah. Ataupun, tuan-tuan, ada dihikayatkan bahawa. Boleh. Ataupun, tuan-tuan, ada dikhabarkan bahawa. Boleh. Ataupun, tuan-tuan, ada dikatakan dalam satu riwayat bahawa. Itu boleh. Asalkan kita tak sandarkan secara sabit dan pasti kepada batang tubuh Nabi SAW. Itu adab dia. Lafaz itu kalau kita dengar ada tok guru menyebut ataupun orang alim menggunakan cara itu cara beradab untuk menunjukkan kedaifan hadis. Lawan sirah tamrid namanya sirah jazam. Sirah jazam ni confirm, iaitu lafaz ungkapan yang memang menunjukkan kesabitan hadis. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, Nabi pernah bersabda, dia sandarkan betul, tapi itu hadis sahih, hadis yang kuat. Innamal a'malu binniyat wa itu kan hadis kuat. Nabi pernah bersabda ataupun sabda Rasulullah SAW dan sebagainya. Itu memang sandar betul. Dan ini adalah amalan yang digunakan, dilakukan oleh para ulama muhaddisin yang muktabar, yang memang kenal hadis. Sebab itu kalau kita dengar orang ceramah di YouTube ke di mana ke, kita tahu dia ni cakna hadis. Cara dia menggunakan lapik cakap, kita tahu dia ni beralur dalam nak menyampaikan hadis. Ada orang sembrono sangat. Tuan-tuan, kata Nabi mana? Ada 140,000 Nabi, semua benda. Kata Nabi mana? Kan Nabi nasi kandar pun ada juga. Nasi kandar Nabi ada juga. Dia tidak beradab di dalam menyampaikan satu-satu hadis. Cuma ini bagi anak-anak muda yang kail panjang sejengkal ni. Kalau hadis tu hadis lemah, katakanlah penceramah gunakan hadis tu hadis lemah, kita hok kail panjang sejengkal ni, jangan bila dengar saja hadis dhaif, apa barang hadis dhaif, jangan terus cebik bibir, jangan terus tolak. Dak gok ceramah ni bawa hadis dhaif. Sekolah dulu. Hadis ni ada sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Apa tak boleh guna langsung? Dak, ikhtalafal ulama fil amali bil hadis ad-dha'if alladhi alaihi jumhur ulama annahu yustahabbul amal bihi fi fadail al-a'mal. Ulama berbeza pendapat dalam kita nak mengamalkan hadis yang lemah. Pendapat majoritinya adalah boleh diamalkan untuk memancing gairah beribadat.
Ishtuhira anna ahlul ilmi yatasamahuna fi iradil ahadits fil fadail. Dan telah masyhur satu tabiat di kalangan para ulama muktabar, mereka sangat bertolak ansur apabila seseorang membawakan hadis-hadis tentang fadail. Osok kira sangat. Dan jangan kita rangkumkan satu bakul hadis dhaif dengan hadis palsu. Jangan. Ini panjang pula huraian yang pula kan tak sampai ke nisfu Syaban kita. Yang penting kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan duga. Awak mancing dalam longkang sudah. Jangan berenang dalam laut. Ini bukan not your level. Not your level. Awak baru follow Facebook dah nak berlawan orang siang malam. Tak boleh begitu. Kail tu kena lebih pada sejengkal dulu. Baiklah, kepada yang kail panjang sejengkal ni, kita nak ajak bincang. Kita bawa ni bukan kelari, bincang. Mungkin dia tegah. Oh Ustaz, minta maaf. Ustaz kempen lah macam mana boleh guna hadis lemah ke tak? Saya tak nak. Saya Ustaz hidup mati hadis sahih. Saya tak nak. Kok mana pun kerat pun saya hadis sahih. Tak main apa barang hadis lemah. Baiklah. Kalau kita nak bincang, adakah dalam cerita nisfu Syaban ni tak ada sikit habuk hadis yang sahih? Ada ataupun tidak? Okey, kita nak terangkan malam ini, jawapannya ada. Katakanlah golongan yang memang fobia dengan hadis dhaif ni, dia tak nak langsung. Kita terangkan malam ni, bang, jangan fobia. Untuk nisfu Syaban ada hadis sahih. Hadis yang disebutkan adalah hadis sebagaimana yang direkodkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, dan juga Ibnu Hibban meriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan hadis ini statusnya hasan sahih. Apakah hadis? Ini hadis sahih. Yattali'ullahu ila jami'in khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Allah akan menyebarkan rahmatnya dan keampunannya pada malam nisfu Syaban. Allah ampuni seluruh makhluknya kecuali dua, orang yang syirik dan orang yang bermusuhan. Hadis yang sama disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yang diambil daripada versi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dalam Musnad Al-Bazzar juga ada menggunakan riwayat yang sama tapi daripada jalur Auf bin Malik. Jadi kepada adik-adik yang fobia dengan hadis dhaif, selesai masalah. Sahih ada. Jom kita beramal. Dia tak nak selama ni sebab dia kata tak ada hadis sahih. Kita jelaskan malam ni benda ada. Mau kita beramal. Ada yang pula kata tak berapa kuat lah Ustaz. Dia macam ngarut lah sambutan nisfu Syaban. Tak apa, malam ni kita bincang. Kita bincang, jangan kelahi. Saya ni jadi kempen manager aja malam ni nak bagi semangat beribadah. Dia sejarah sambutan nisfu Syaban ni memang panjang. Asal-usul peringatan malam nisfu Syaban ini dilakukan pertama kali oleh para tabi'in, iaitu generasi selepas sahabat Nabi, bukan lepas Nabi, lepas sahabat Nabi. Dan tradisi ni amat popular khususnya di sebelah Syam. Syam ni Jordan, Palestin, Lebanon, belah-belah sana lah, belah-belah situ dipanggil Syam. Perkara ni ada dibahaskan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Dia mengatakan walailatun nisfi min Sya'ban kanat tabi'una min ahli Syami yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadati. Malam nisfu Sya'ban ni memang kaum tabi'in dari kalangan penduduk Syam sangat mengagungkan, dan mereka bersungguh-sungguh membuat ibadat yang pelbagai pada malam nisfu Sya'ban. Dan beliau memberi beberapa contoh nama. Wa kana Khalid bin Ma'dan wa Luqman bin Amir wa ghairuhuma min tabi'i Syami yaqumuna fil masjid lailatan nisfi. Beberapa ulama yang bukan kaleng-kaleng, Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan lain-lain dari kalangan tabi'in Syam,
mereka akan mendirikan salat di dalam masjid pada malam nisfu Sya'ban. Wa wafaqahumul Imam Ishaq bin Rahawih ala dhalika wa qala fi qiyamiha fil masajid jama'atan laisa dhalika bibid'atin. Dan perbuatan mereka itu dipersetujui oleh Al-Imam Ishaq Ibnu Rahawai, dan Ibnu Rahawai sendiri mengatakan berkenaan solat sunat yang dibuat pada malam nisfu Sya'ban di masjid, hal itu tidak termasuk dalam bid'ah. Maka antara perkara nama yang disebutkan adalah Khalid bin Ma'dan. Tuan-tuan, Khalid bin Ma'dan ni, ini nama besar. Kalau dia dipetik nama dia, maknanya benda tu jadi bukan calon-calon orang. Khalid bin Ma'dan ni, dia salah seorang dari generasi tabi'in yang asal daripada Syam. Dia ni ulama besar, terkenal sebagai ahli fiqh, terkenal sebagai ahli hadis, dan para perawi hadis menilai beliau sebagai perawi yang siqah, boleh dipercayai. Kalau ada nama dia, orang jadi siqah. Dan pengakuan ini juga diberikan oleh ulama-ulama besar. Imam An-Nasa'i misalnya, kalau kita tengok dalam yang dia jelaskan dalam kitab Syair A'lamin Nubala, disebutkan tentang kelebihan Khalid bin Ma'dan. Khalid ini dia pernah berguru dengan tidak kurang daripada 70 orang sahabat Nabi. Antara gurunya yang masyhur di kalangan sahabat adalah Abu Hurairah dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan dia antara murid kanan yang mendapat tunjuk ajar direct daripada Mu'az bin Jabal. Dia ni, Khalid Ma'dan ni, ulama yang disegani. Khalifah zaman dia tak berani tatap muka dia. Dia ulama besar, raja tak berani pandang muka dia. Biasa kita tak berani pandang muka raja. Ni raja tak berani pandang muka dia. Raja zaman itu kalau nak tanya dia soal agama, tak berani tanya depan. Kirim surat. Dan dia jawab pun pakai surat. Tak berani titah menghadap tanya depan. Tak berani. Dia punya kehebatan dia. Kata Umar bin Ja'zam rahimahullah, tidak ada manusia ataupun orang yang berani bercakap hal keduniaan dalam majlis ilmu Khalid bin Ma'dan. Kalau dia mengajar, semua orang diam. Tak berani cerita projek ke, cerita bola pukul berapa ke, tak ada, tak berani. Semua orang diam saja. Kerana Khalid bin Ma'dan ni amalan dia 3 dia. Tak membaca, dia menulis. Tak menulis, dia bertasbih. Itu je kerja dia. Pegang tasbih. Kata Ibrahim bin Ja'far al-Asy'ari rahimahullah, dia tengah nazak pun dia bertasbih lagi. Dia ulama besar. Dia antara pelopor nisfu Sya'ban. Dia bukan calon-calon orang. Selain Khalid bin Ma'dan, termasuklah juga Al-Auza'i. Al-Auza'i ni pun legend. Auza'i ni bab kata Imam Abdul Rahman bin Mahdi. Imam dalam hadis ada 4 orang. Auza'i, Imam Malik, Sufyan As-Sauri dan juga Hamad bin Zaid. Ni boleh rujuk puji-pujian ulama pada beliau dalam kitab Tahzibul Kamal. Kata Sufyan bin Uyainah, Al-Auza'i ni pada zaman dia, dia imam. Dia legend. Ulama legend pada zaman dia. Dan Imam Auza'i ini dia tergolong dalam kelompok tabi'in. Dan dia merupakan otai kepada ulama-ulama selepas dia. Imam kepada imam yang lain. Contohnya Imam Malik bin Anas, Sufyan As-Sauri, Ibn Mubarak, Sufyan bin Uyainah dan ramai lagi. Dan pendapat-pendapat dia, fatwa dia memang banyak digunakan pada zaman itu, diambil, dinukil, dikembangkan oleh ramai ulama, termasuk Imam Asy-Syafi'i. Bahkan Imam Auza'i ini, dia salah seorang ulama yang juga pernah memiliki mazhab. Dia ada mazhab Auza'i yang dipegang oleh fuqaha Syam dan juga di Andalus selama 2 abad. Berdirinya mazhab Auza'i ini. Tapi mazhabnya itu kemudiannya lenyap ditelan zaman kerana tidak berkembang. Dia pun tak berapa baik dengan pemerintah. Benda ni kalau nak ajaran tu berkembang, peranan pemerintah pun ada juga. Jadi selain pada Khalid bin Ma'dan, Abi Karib Al-Kilai, Imam Al-Auza'i,
Adalah beberapa ulama-ulama lain, Makhul, misalnya Makhul ni perawi dalam Bukhari dan juga Muslim. Luqman bin Amir Ibn Hajar kata dia antara perawi yang paling jujur sekali. Ini semua nama yang saya sebut adalah ulama yang sangat menyebarluaskan amalan nisfu Sya'ban. Sebab itu kita melihat dalam catatan-catatan ulama Syam dia berbeza-beza cara lah dalam nak melakukan ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Kata Syekh Al-Qastalani dalam Mawahib Al-Laduniyah yang mengutip pandangan daripada Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, pertama disebutkan ada ulama melakukan ibadat berjemaah di masjid. Misalnya Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan lainnya, pada malam nisfu Sya'ban mereka akan pakai pakaian terbaik. Macam malam raya lah. Jadi nanti malam nisfu Sya'ban tuan-tuan pakai yang terbaik. Jangan pakai jersey Manchester United lah, Arsenal lah. Bukan, tak boleh. Kalau buat cara kalau buat pakai yang bagus-bagus. Pakai minyak wangi, pakai celok mata. Macam dia meraihkan malam tu. Dan Khalid bin Ma'dan pesan, selagi pintu rahmat dibuka pada malam itu, cepat-cepatlah rebut peluang. Sebab kita tak tahu bila nak buka lagi. Rugi tuan-tuan. Orang kita ni bila restoran McNatte buka, jam habis semua orang. Dia buka pintu penuh. Saya nak keluar sempang pun tak lepas dah sekarang. McNatte. Dia minit lah panggil budak Kuantan McNatte. Baru buka. Sebab kan kita kan ada budaya selok sikit kan. Benda baru buka. Tetapi bila disebut dalam hadis sahih, pada malam itu pintu langit terbuka, rahmat pengampunan turun, tak selok. Itu kan pelik. Sebab itu ulama dulu tak, dia pakai lawa-lawa. Dia kata, ya Allah pandanglah aku. Salah begitulah. Tetapi ini kita ada keknya tu ada. Walau bagaimanapun, kita tidak menafikan pada malam ini ada ulama yang memakruhkan. Ada ulama tak selesa. Dia kata apa benda ni berkumpul-kumpul malam ni sebut Sya'ban, nama cerita ni. Duduk ramai-ramai mendengar cari ceramah atau benda-benda buat kelakar tertentu arah. Berdoa. Mana? Belajar di mana benda ni? Tetapi tidak dimakruhkan kalau seseorang melakukan solat sunat mutlak misalnya secara bersendirian pada malam. Dan ini pendapat Al-Auza'i. Tak jadi masalah. Ada yang tak suka. Ada yang suka. Tapi kalau tanya saya, tak ada masalah kalau kita nak laksanakan solat sunat mutlak pada malam nisfu Sya'ban. Dia bukannya solat sunatan nisfu Sya'ban rakaat ini, tak ada. Semayang apa-apa sajalah. Semayang tasbih, semayang hajat. Semayang hajat pun nak berkelahi-kelahi lah. Tapi kita semayang je lah hajat. Yang popular semayang taubat. Benda-benda begitu. Semayang, tak ada masalah. Hatta kalau kita petik nama Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dalam fatwanya, Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah, dia sendiri menyebutkan, orang tanya berkenaan semayang malam nisfu Sya'ban. Apa jawapan dia? Ini garang-garang ni dengar sikit. Idza shalla al-insanu lailatan nisfi wahdahu aw fi jama'atin khassatin kama kana yaf'alu tawa'ifu min as-salaf fa huwa hasan. Kalau seorang menunaikan semayang pada malam nisfu Sya'ban, sama aja seorang atau berjemaah sebagaimana dikerjakan oleh sebahagian kelompok kaum salaf, maka itu hasan, tak ada masalah, baik, okey. Wa qala fi mawdi'in akhar wa amma lailatul nisfi faqad ruya fi fadliha ahaditsu wa atharun wa nuqila an ta'ifatin min as-salaf annahum kanu yusalluna fiha. Dan di tempat lain pula Ibn Taymiyah mengatakan adapun malam nisfu Sya'ban telah diriwayatkan banyak hadis dan asar tentang fadilat dan keutamaannya yang dipetik daripada kelompok kaum salaf bahawa mereka ada mendirikan semayang pada malam itu. Fasalatur rajuli fiha wahdahu qad taqaddamahu fihi salafun walahu fihi hujjatun fala yunkaru mithlu hadha. Jadi solat yang dilakukan oleh seseorang secara bersendirian pada malam itu telah juga dilakukan oleh kaum salaf dan ianya ada hujah, maka benda-benda itu tak payahlah diingkari.
Cuma mungkin adik-adik orang muda ni yang saya panggil geng panjang jengkai ni, dia akan petikai lagi, dia kan kuat petikai. Dia kata, ustaz ni banyak cerita boleh saya baca dalam Facebook. Dia marojek dia Facebook Facebook dengan YouTube je kitab kajian dia. Saya dengar ceramah dalam YouTube dengan Facebook, ramai ulama tak suka. Macam mana pula ustaz boleh jumpa ada ustaz, ada ulama suka pula? Macam tak betul je ustaz ni. Saya baca semua ustaz tak suka, ulama tak suka. Dia gini dia, geng panjang sejengkai dia nak ngabar kau. Nisfu Sya'ban ni dia popular di kalangan ulama Basrah. Bukan Serah, Serah lain. Basrah ni di Iraq sana, Serah Masjid Jami' Serah. Ulama Basrah suka. Kalau awak baca posting Facebook yang garang-garang tak bagi itu ini mengarut dan sebagainya, ini kita jelaskan. Kebanyakan ulama Hijaz, iaitu Mekah dan Madinah, memang tak berapa suka. Ulama daripada belah situ memang tak suka. Contohnya Atta', misalnya kalau baca Atta' memang garang lah. Ataupun Ibnu Abi Mulaikah, itu memang dia tak kenal. Ataupun Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah. Ini semua kebanyakannya ulama Madinah dan juga kalangan ulama Malikiyah. Memang tegas, dan mereka ni tegas mengatakan ini bid'ah. Jadi mungkin awak selama ni membaca tulisan itu. Sedangkan ada lagi di sana tulisan-tulisan yang ulama belah-belah Basrah, belah-belah Syam yang melaksanakan. Jadi tak payah kelahi lah. Awak ada kitab, kawan ada kitab. Awak mengaji agama, kawan mengaji agama juga. Nak kelahi buat apa? Masing-masing ada hujah kan. Jadi tak payah kelahi. So itu malam ni saya ingin mengajak kepada muslimin muslimat, termasuk para pendengar kita di mana saja berada. So kelahi lah benda ni. Semua ada kitab lah ke? Awak kitab awak kata tak boleh. Kitab kawan kata boleh. Apa masalahnya? Bukan kawan reka sendiri. Sebab itu perselisihan ini fitrah. Kita profesional. Kita jadi orang dewasa, jangan jadi budak-budak. Perselisihan adalah fitrah manusia. Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau aku nak, aku boleh jadikan manusia ni sama je belaka. Tak ada pecah-pecah. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Tapi mereka manusia ni suka kelahi. Dia memang favorite dia suka berpecah belah. Maka disebabkan itu walidzalika khalaqahum. Sebab itulah aku menciptakan manusia. Surah Hud ayat 118 hingga 119. Banyak lagi saya nak terangkan, tapi saya ingat kita beri laluan dulu lah kepada azan isyak yang baru memberi syarat tandanya akan masuk seminit lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah perdana nisfu Sya'ban dan persediaan Ramadan pada malam ini. Sebelum kita melanjutkan huraian, kita minta izin pada jemaah yang nak sembahyang untuk sekejap memberi laluan pada saya menghuraikan secara lebih terperinci lagi tajuk berkenaan nisfu Sya'ban pada malam ini. Izin ni perlu kita dapatkan sebab orang nak sembahyang dia lebih berhak berbanding orang dengar ceramah. Sebab niat bina suara dulu untuk sembahyang, bukan dengar ceramah. Jadi mereka lebih berhak. Jadi kita minta izin, mohon laluan lah tuan speaker macam parlimen juga lah. Mohon laluan. Hadirin hadirat sekalian, balik kepada nisfu Sya'ban. Saya sebutkan tadi, ini perkelahian netizen dan sebagainya, ini benda tak pernah selesai. Jadi kita nak jelaskan pada malam ni, awak baca pandangan yang tak beri, awak kena baca juga lah pandangan yang memberi. Dan pandangan yang beri kebenaran bukannya pandangan tepi jalan, tepi lokang ni semua ulama besar. Jadi awak ada kitab, kamu ada kitab, nak kelahi buat apa? Buatlah masing-masing. Lainlah yang kita buat ni salah. Contohnya ajak main don teruk malam nisfu Sya'ban. Itu salah lah. Main 400, nah jom kita main 400 malam nisfu Sya'ban. Itu awak bantailah kami siang malam. Dia khilaf dalam ibadah ni, benda yang kalau kita orang mengaji, benda biasa. Tapi bagi itu yang saya gunakan istilah, lama saya guna istilah geng kai panjang sejengkai ni, dia jadi macam, tak boleh, jangan. Benda khilaf dalam ibadat ni, benda zaman tori dah wujud. Tapi kita profesional. Sebab itu teladan para salafus salih dalam menangani perbezaan pendapat ataupun khilaf ini sangat masyhur. Sejak pada zaman sahabat lagi, misalnya kisah Osman bin Affan
dan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma. Mereka tak sepakat dalam bab semayang qasar. Maknanya kalau kita satu pejabat pun tak sepakat pandangan tentang semayang qasar, sahabat pun sama juga. Tak sama. Abdullah bin Mas'ud dia beza pandangan dengan Uthman bin Affan dalam isu semayang penuh masa musafir. Dia berpendapat semayang mesti dilakukan secara qasar kalau seorang tu musafir. Namun ketika Uthman jadi imam, Uthman bin Affan semayang penuh 4 rakaat masih di Mina. Jadi Ibn Mas'ud pun tetaplah ikut jugalah sebagai makmum, dia follow lah. Dia kerah, dia kata mesti qasar. Tapi once Uthman duduk di depan jadi imam buat 4 rakaat tak ada qasar, dia follow kan. Tak ada mufarakah. Tak ada nak up satu posting nak ngutuk dak, buat live pula ngutuk ke Uthman dak. Tanya kepada Ibn Mas'ud, faqila lahu ibta ala Uthman thumma sallaitu arba'an qala al khilafu syarrun. Orang bakar cocok netizen zaman tu lagaknya. Apa mu semayang 4 rakaat? Apa mu semayang 4 rakaat? Oh, kalau tempat lain tak mudahlah, kosong. Tak ini semayang 4 rakaat. Kau pernah semayang bersama Nabi, bersama Abu Bakar, semayang dengan Umar, semua buat kosong. Apa semayang mu buat lengkap pula 4 rakaat. Apa jawab Ibn Mas'ud? Al-khilafu syarrun. Kerana khilaf ini benda yang boleh bawa pada kalau kita tak kawal. Dia boleh jadi kelahi besar. Cuma ulama bahas kenapa Uthman bin Affan dia tak qasar. Kenapa dia tak buat qasar? Dia buat penuh. Anna Uthman bin Affan atamma salata bi Mina min ajli al-a'rabi li'annahum kathuru 'ama idzin. Kata ulama, Uthman bin Affan dia semayang komplit 4 rakaat di Mina kerana yang jadi makmum dia ketika itu termasuk juga orang-orang Arab Badui, orang kampung, orang yang ilmu tak tinggi. Umpama kita contoh, bukan menghina dah, masyarakat pedalaman misalnya, follow kita semayang, kita buat 4 rakaat juga supaya memberitahu awak esok balik kampung jangan buat 2 pula, buat 4 macam kawan tunjuk ni. Dia nak mendidik, itu niat dia. Fasalla bin nasi arba'an liyu'allimahum anna salata arba'un. Maka Uthman semayang 4 rakaat untuk mengkhabarkan atau mengajarkan kepada orang pedalaman semayang zuhur ni sifatnya 4 rakaat. Ini dalam riwayat Abu Dawud. Jadi apa nak kelahi pun salahnya. Kita tak payah kelahi lah banyak. Dah lah kelahi tak habis-habis, hai politiknya, hai vaksinnya tak habis-habis, bumi lepeh, bumi rata. Bila nak selesai masalah? Termasuklah juga cerita-cerita para sahabat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami para sahabat semasa keluar bermusafir, ada antara kami yang puasa kalau bulan Ramadan, ada juga di kalangan kami yang tak puasa kadang-kadang sebab musafir. Tapi kami tak adalah mengatakan kau buat puasa, kau tak puasa. Tak, dia ada kitab dia. Yang puasa ada kitab dia. Dia pegang fadilat dalam jalan. Dan kata anak, ada di kalangan kami kalau musafir ada yang semayang penuh, ada yang kami buat qasar. Namun orang yang puasa tidak menganggap aib ketika orang yang tak puasa berbuka, dan begitu sebaliknya. Orang yang semayang qasar tidak menganggap aib kepada orang yang semayang penuh, dan begitulah sebaliknya. Dan ini riwayat Al-Baihaqi. Apatah lagi kita duduk dalam masyarakat Melayu, dalam nisfu Sya'ban ya. Bagi kita masyarakat Melayu ataupun umum lebih besar masyarakat di Nusantara, kita dalam amalan beragama ni sangat kait rapat dengan adat. Itu lagi kena geng kain panjang sejengkal ni kena faham betul-betul. Dalam konteks budaya kita, kita ada unsur ibadat dalam adat, ada unsur adat dalam ibadat, ada adat yang dimanifestasikan oleh ibadat. Masak dulu benda ni, baru nak klaim. 3 ni kalau tak faham lagi, jangan klaim dengan orang. Pertama, dalam budaya kita ada unsur ibadat dalam adat. Apa adat Melayu? Adat Melayu memuliakan tetamu. Melayu kalau tetamu datang, ni cerita zaman dulu lah. Melayu dah, orang kalau sambut tetamu ni luar biasa.
macam buat macam rumah sendiri kan, ayat dia kan, buatlah macam rumah sendiri. Maknanya ahlan wa sahlan. Berapa hari pun tetamu tu datang, tak dia tanya bila nak balik. Dia tengok cerita Musa menjenggot tu kan, dia pergilah mana-mana rumah, bawa lah dia punya beg dia tu. Orang masak kan, tak ada buat tolong, dia meraihkan tetamu. Tapi ini Melayu dulu lah, Melayu zaman sekarang tak ada dah. Tetamu baru sampai, tanya bila nak balik lah. Nyampok tu. Orang tu baru sampai, Ustaz bila nak balik? Tanya dah bila nak balik. Kita dah daripada jauh datang. Dia contoh lah. Jadi disebabkan dia suka melayan tetamu, dia suka raih tetamu. Tetamu datang, dia beri makan, dia beri minum. Dia dah lapar, janji tetamu dia makan. Macam kita lah malam ni. Luar biasa betul, pihak surau sediakan makanan. Ngeri saya dapat mesej ni. Nasi basmati, gulai nenah, ikan masin, ayam masak kicap, sambal belacan istimewa. Sambal mana belacan istimewa? Brunei ke? Amal ulaman segar pagi dah, malam tak ada dah segar dah. Ulam segar pagi. ITO Pakistan. Orang Pakistan buat kalau gitu Bangladesh buat ITO Bangladesh. Bagus, rebranding. Bagus. Apa sebab? Dia meraihkan. Kalau dia bagi kek sepotong buah apple sebiji, buah 5 kau hepat coy ke, ngata dia orang. Jadi dia akan buat betul-betul. Ini sifat Melayu. Jadi dalam bahasa mudah Melayu ni, dia suka makan-makan. Bila orang datang buat makan, ceramah buat makan, maulud lagi lah ada makan. Maulud ke mulut ke dekat-dekat, tak ada kambing orang tak datang. Makan. Jadi itu sebab orang kita suka kenduri. Tiba datang geng-geng muda marah. Oh ni apa buat kenduri ni? Memang tak ada dalam nostak. Memang tak ada. Ini ada. Kita meraih orang buat kenduri. Dan daripada makan, nyuak, tak ada bela, baik doa. Doa sikit, ambil barakah tu imam datang. Boleh-boleh duduk saja, kata orang Kelantan. Boleh-boleh duduk saja. Zikir. Subhanallah, subhanallah. Boleh-boleh duduk saja. Baca Quran. Nak baca Al-Baqarah, pemalas. Baca Yasin. Baca Yasin. Orang kita pula seni suara champion number 1. Buat berjanji. Al-jannatu wa na'imuha. Hak duk keliling. Allah. Sambil tu orang hidang. Dia budaya. Memang tak ada. Ini dia panggil unsur ibadat dalam adat. Kena jelas benda itu. Kadang lauk dah hidang, talam dah bersusun. Imam baca doa panjang pula baca doa. Mula semangat lagi. Panjang pula. Tu kata apa? Bila imam Rabbana atina fid dunya hasanah, semua angkat balik. Sebab bagi orang Melayu Rabbana tu tanda nak habis doa. Kadang kami imam buat kianat. Lepas Rabbana, kona lain, doa lain. Dia panah. Sudah tukar ke? Dia memang datang nak makannya. Jadi daripada dia datang mencekik semata-mata, kita ibadatkan sikit. Zikir, baca maulid ke apa. Macam malam ni. Takkan makan saja. Dengar ceramah sekejap. Semayang dulu. Jadi adik-adik anak muda nak marah buat apa? Jangan marah. Sabar. Sabar itu subur. Tak sabar masuk kubur. Kau lama dah jaga agama ni. Tahu dah pesen masing-masing. Yang kedua, ada unsur adat dalam ibadat. Contoh khatam Quran. Khatam Quran tu ibadat. Tetapi orang Melayu dia buat tu jadi adat. Suka pula menengok. Kalau bulan Ramadan lah, kaum ibu muslimat jatuh kuasa helwa lah apa. Oh ada majlis khatam Quran. Siap ada telurnya, pulut kuningnya. Imam Syafi'i kalau tengok terduduk. Dah dia khatam berapa kali sebulan. Berapa kali nak buat makan. Tapi orang kita bukanlah rajin sangat. Jadi bila dapat khatam tu satu pencapaian. Nak marah buat apa? Jadi dia kalau pergi kahwin pengantin perempuan terjelepuk lah atas pelamai, baca ramai-ramai apa semua, buat duha sampai ke bawah. Jadi benda tu tak payah kulai lah. Apa lagi? Berkhatam. Khatam ni ibadat. Dapat ke orang Melayu jadi adat. Arab kalau tengok kita berkhatam, ngeri dia tengok.
Dia pelik ni Jabatan Agama tengah buat khatan seluruh faham. Panggil bomba. Pelik orang tengok. Kalau ulama hak garang-garang kata ini membazir, tidak ada nas, memang tak ada. Dia sebab kita kan zaman 80-an, 70-an tak ada bomba, duduk dalam sungai. Mandi air terjun, duduk dalam sungai. Puncanya nak bagi ke benda tu kebal, mana ada bius zaman dulu, laser-laser tak ada, pakai pisau gunting. Darah membuak-buak, jadi nak ke bagi kecutkan dulu, darah tak banyak, sejuk kan. Tapi sekarang ni sungai ramai anak kita tak pandai berenang, campur tak lama dah. Jadi panggillah bomba. Suka bomba. Dengan YB pun sama je. Suka. Ayah pun mandi juga. Suka ayah. Ayah agak orang modify ke apa ke, yang mandi sekali tu apa hal? Nak buat spoiler ke kau? Itu memang cari nas tak jumpa. Tapi ini unsur adat dalam ibadat. Dan ada pula adat yang dimanifestasikan oleh ibadat. Contohnya, kita bulan Ramadan nanti sembahyang tarawih. Lepas tarawih ada moreh. Carilah kita, ada bab moreh? Tak ada. Kenapa kita wujudkan? Sebab meraihkan jemaah. Sebab orang kita ni bukan rajin sangat sembahyang. Kita cananglah 23 rakaat. 8 rakaat tu je lah dia mampu buat. Takkan mampu dia buat banyak. Apa sebab? Orang kita tak kuat. Nabi Musa mengaku kita umat dia tu, umat engkau dan Rasul pemalas. Kalau boleh sembahyang setahun sekali sudah. Pemalas, malas beribadat. Jadi dapat kita meraihkan. Sebab itu saya selalu pesan Masjid Surau untuk Ramadan tahun ini, tuan-tuan tak boleh buat moreh tu satu jenis makanan saja. Apa sebab? Saya tak pasti surau ni berapa rakaat lah. Mungkin 8 ke lah. Ke 23, 20 rakaat misalnya. Mesti sedia 2 makanan. Satu makanan untuk geng 08. Satu lagi untuk orang buat 20. Kalau kita taruh awal-awal, caterer susun siap, habis 8 rakaat, tak ada benda tinggal. Geng 20 keluar seredok je ada. Anda ada. Angkat cerit ringan, angkat teko ringan, tuang kau tak ada air. Kecewa dia. Dia buat 20, penat, berapa geng 8, siap bungkus 3, buat balik lagi. Siap buat tupperware lagi. Bukan sini cerita masjid lain. Jadi saya cadang untuk bagi semangat anak Korea kita semayang 20 rakaat, kita kena buat special untuk 20 ni. Dia 20 rakaat ni bukan ramai, dia creamy, semang dia creamy je, dia besar je. Jadi untuk yang geng 08 kita bagi karipak yang biasa-biasa lah, yang orang sedekah tu. Yang untuk geng 20 puan-puan bagi dia nasi Arab ke, yang panas-panasnya, roti canai panas-panas, teh tarik. Jadi dia memancing gairah. Itu cara ulama dulu memancing orang kita datang masjid, nak bagi semangat. Ini untuk moreh akan datang lah. Tak pun tuan-tuan buat je lah tempat moreh tu signboard siap-siap G08. Mana geng rakaat ambil ni. Kecil hati dia pula panggil G08. Macam Samsung sangat. Macam kursi gelap G08. Mungkin ada adik-adik muda ni dia, yang bila kita huraikan tentang adat, dia kata, saya ikut syariat, apa nak ikut adat? Adik-adik kena mengaji lagi. Nampak tak kain tu panjang sejengkal sangat gaya. Adat ada otoriti hukum. Ini kena mengaji usul fiqh. Kata Al-Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah, majoriti fuqaha mengakui otoriti uruf sebagai salah satu sumber untuk menetapkan hukum hakam. Al-Qarafi menetapkan uruf sebagai salah satu sumber perundangan Islam. At-Tufi meletakkan uruf di senarai ke-10 dalam sumber perundangan Islam. Imam An-Nawawi memberikan banyak contoh. Seseorang itu perlu ikut uruf tempatan untuk membuatkan hukum. Contoh dalam bab Ihya Al-Mawat, menghidupkan tanah-tanah terdiam, ataupun harta luqatah, baru jumpa dalam masjid surau. Itu kita kena ikut adat orang situ. Ataupun berapa jumlah nafkah ke atas isteri, suami kena beri. Kena ikut adat orang situ. Ataupun maha misil, kena ikut adat orang itu.
Jadi jangan sembarangan mengatakan, oh kita tak pakai adat Ustaz, kita ikut Quran dan Sunnah, kena mengaji lagi. Adat itu ada otoriti hukum. Namun syarat adat yang kita terima ni, kalau kita rujuk dalam kitab Al-Uruf wal 'Ada fi Ra'yil Fuqaha, ada dibahaskan sekiranya uruf itu tidak, adat itu tak bertentangan dengan syarak, boleh diterima. Syaratnya tidak bertentangan dengan teks Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah yang sahih. Contoh, kita balik kepada nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, suruh kampung masjid baca Yasin 3 kali. Kita pun terus pangkau silang, tak betul belaka, mengarut, mari mana amalan begini. Baik, kita kena rincikan. Yasin ini surah ke novel, buku cerpen? Jawapannya Quran. Surah Yasin ada keistimewaan tak? Jawab tu dulu. Kita pun cari. Oh, rupanya jumpa. Tiba-tiba geng ni kata, kalau ada pun keistimewaan surah Yasin, semuanya hadis dhaif. Ini kena mengaji lagi. Ada hadis yang dinilai sahih oleh misalnya Ibnu Hibban. Walaupun statusnya menjadi perselisihan di kalangan ahli hadis, namun Ibnu Hibban meletakkan hadisnya dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Hadis itu dalam Sahih Ibnu Hibban. Apakah hadisnya? Kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah, ghufira lahu." Siapa-siapa baca surah Yasin pada malam hari nak mencari redha Allah, Allah ampun dosanya. Di hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis nombor 2574, balik boleh cari. Ini bukan hadis lemah. Maka boleh setuju? Belum cukup lagi Ustaz, tak kuat lagi dia punya huraian. Tak apa, kita tambah hadis lain. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal Qur'ani Yasin. Man qara'aha faka'annama qara'al Qur'ana 10 marratin." Setiap benda ada hati, dan sesungguhnya hati Al-Quran adalah surah Yasin. Siapa yang membacanya, maka pahalanya sama seperti dia membaca Quran 10 kali. Hadis riwayat siapa? Imam At-Tirmizi. Dia masukkan dalam bab keutamaan Al-Quran, bab keutamaan surah Yasin. Hadisnya nombor 2812. Sama juga riwayat Ad-Darimi, kitab keutamaan Al-Quran, bab keutamaan surah Yasin. Hadisnya nombor 3282. Cuma hukum hadis ada perincian. Imam Tirmizi mengatakan hadis ni adalah hadis gharib ni dalam Sunan Tirmizi. Imam Al-Mizzi dan Imam Az-Zailai dia menakalkan pendapat At-Tirmizi yang menyatakan bahawa salah seorang perawi dalam hadis ni majhul, bukannya nipu, majhul, Harun Abu Muhammad. Mereka tak familiar, ni mana orang, tak berapa cap, mungkin dia tak popular, tapi dia bukan penipu. Sama juga pendapat daripada Al-Hafiz Ibn Hajar. Sama juga Ibn Katsir menyatakan hadis ni sanadnya sedikit ada lemah, bukan kerana dia nipu ke apa, kita tak kenal Muhammad ni, itu saja. Jadi secara umumnya kalau bincang Fadilat Yasin ada tak? Ada. Jadi kalau masjid surau malam nisfu Sya'ban buat baca Yasin, apa masalah? Kecuali lah malam tu kita ramai-ramai baca surat khabar. Itu pelik, amalan pelik. Membaca surat khabar beramai-ramai malam nisfu Sya'ban, itu pelik. Baca Yasin tak ada masalah. Yang kedua, kita rincikan, boleh tak selepas baca Yasin 3 kali kita berdoa kepada Allah minta 3 perkara itu? Maka kita masuk satu bab, boleh tak kita bertawassul dengan amalan membaca Quran? Mungkin ada orang dia fobia sikit dengar perkataan tawassul. Dia dah mula dah tu. Ustaz ni mula dah tawassul. Dah, awak ni betul suruh mancing kat longkang je. Berdoa kepada Allah dengan Quran boleh, kerana dia termasuk tawassul kepada Allah menerusi sifat Allah. Geng ni marah lagi. Ni dah start berat dah, ni ada sifat-sifat Allah, ada tawassul, sifat macam sesat lah ustaz ni. Soalan, bolehkah kita bertawassul dengan sifat Allah? Baik, bertawassul dengan salah satu sifat Allah dibolehkan dalam syariat. Dalilnya hadis Muslim nombor 2202.
Hadis Tirmizi nombor 2080 daripada Uthman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu. Nabi ajar kepada dia, awak kalau mengadu pada Allah, berdoa pada Tuhan, awak baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ujidu wa uhadhiru. Aku berlindung dengan kemahaperkasaannya Allah. Itu sifat Allah. Aku berlindung dengan kemahaperkasaannya Allah dan kekuasaan dan kuatnya Allah itu daripada sebarang keburukan yang sedang aku hadapi atau yang keburukan yang aku bimbangkan. Dalam hadis yang lain, Nabi ajarkan satu doa. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan ilmu-Mu yang gaib, ilmu itu kan sifat, ilmu-Mu yang gaib, dengan kekuasaan-Mu kepada semua makhluk, hidupkanlah aku. Kalau kehidupan itu dengan ilmu-Mu, ianya baik untuk aku. Tapi kalau kehidupan ini tak bagus untuk aku, matikan aku. Kalau kematian itu baik kepada aku. Hadis riwayat Ahmad disebutkan dalam musnadnya. Maka dalil-dalil akan disyariatkan tawassul kepada Allah dengan sifat begitu banyak. Kita kan mengaji sifat 20, Allah Ta'ala ada 20 sifat-sifat wajib Allah. Allah wujud, qidam, baqa', mukhalaf, betul semua, dan diklasifikasikan pula jadi 4 bahagian: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'anawiyah. Semuanya itu boleh dijadikan perantaraan mohon doa kepada Allah. Dan salah satu daripada sifat-sifat Allah adalah kalam. Kanlah sifat 20, Allah wujud, qidam, baqa', mukhalafatu li hawadisi, qiyamuhum bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayun, sama, basar, kalam. Nombor 13, kalam. Al-Quran itu kalamullah. Quran ni kata-kata Allah. Kita ke yang kata? Tak. Allah menyebut, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika seorang di antara musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia boleh mendengar kalamullah. Surah At-Taubah ayat yang ke-6. Quran kalamullah. Kalam itu sifat Allah. Maka berdoa lepas Yasin, awak apa yang fobia sangat? Apa yang masalah ni? Sebab itu ulama ahli sunnah wal jamaah mentarifkan innal Quran kalamullah munazzila ghair makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Quran itu adalah kalamullah, diturunkan dari Allah. Quran bukan makhluk, dia asal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Maka kita bukannya bertawassul dengan makhluk, sifat Allah. Sebab itu para ulama salaf telah berujar, antaranya Imam Ahmad, kalamullah bukan makhluk, Quran bukan makhluk, Yasin bukan makhluk, itu kalamullah. Imam Ahmad tegas balik. Bila sebut Imam Ahmad, ni pengurusi ceramah berhenti ke apa ni? Habis tu lapor ni. Sebab cerita Imam Ahmad ni panjang, betul lapor, tunggu sekejap sikit lagi. Ni cerita zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah tu timbul satu teori masa itu mengatakan Quran ni makhluk. Kalau tuan-tuan malam ni, tuan-tuan duduk pahaman mana? Quran ni makhluk ke sifat Allah ataupun kalam Allah? Dia akan membuat perbahasan yang banyak. Jadi zaman Abbasiyah timbul teori ini, dan teori ini dipeloporkan oleh kelompok Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Dan pahaman ini dipelopori oleh seorang ulama rasionalis yang guna otak saja dalam agama, iaitu Bashar al-Marish. Tapi nasib baik masa itu zaman Baghdad diperintah oleh Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ni dia garang. Dia warning kepada Bashar, kalau Allah memberi umur aku panjang dan aku sempat bertemu dengan Bashar, nescaya aku akan hukum bunuh dia.
dengan pembunuhan yang tak pernah aku jatuhkan pada orang lain. Maka Syekh Bashar, dia memang tak lepas, cannot go dengan khalifah. Dia menyembunyikan diri selama 20 tahun. Ajaran dia senyap sekejap. Zaman Harun al-Rashid berjaya dikekang. Selepas 20 tahun, tiba-tiba dia buat comeback. Dia kembali semula. Masa itu zaman Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ni Khalifah Abbasiyah. Dia lepas Harun al-Rashid. Yang ganti dia adalah putera sulung Harun al-Rashid, namanya Abu Musa Muhammad al-Amin, ataupun lebih dikenal sebagai Al-Ma'mun. Bukan, dia ni Al-Amin. Adik tiri dia nama Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ni dia lawan dengan abang tiri dia, berlaku perang saudara yang lama dalam sejarah Abbasiyah. Jadi Al-Amin ni sekejap saja jadi khalifah, digantikan dengan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ni dia khalifah Abbasiyah yang ketujuh. Ketika dia jadi khalifah, tiba-tiba puak-puak ni datang balik. Dan khalifah pula masa tu layan. Kenapa khalifah layan? Dari sudut politik, golongan Mu'tazilah ni memang majoritinya orang muda, belia. Syaitan kalau dia tak mampu goda kita buat jahat, dia goda kita merasa kita paling baik sekali di Kuantan. Itu syaitan. Mu'tazilah. Awak akan rasa awak lah ahli surga, orang lain masuk neraka belaka. Tak boleh. Jadi orang muda, dia memang suka dengan geng-geng begini. Jadi, demi nak dapat sokongan daripada belia ni, Al-Ma'mun pun akhirnya mengalukan gerakan ini masuk. Maka ketika itulah, Imam Ahmad bin Hanbal bangkit memperbetulkan. Imam Ahmad kata, mana boleh khabar Quran ni makhluk? Al-Ma'mun murka. Maka dia penjarakan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab itu fasa zaman Al-Ma'mun ni digelarkan sebagai Mihnatul Khalqil Quran. Fasa penganiayaan agama. Yang mana penganiayaan ini merujuk kepada undang-undang yang diperkenalkan oleh Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun tahun 833. Zaman dia ulama dihukum, dipenjara, dibunuh. Kecuali yang patuh kepada doktrin Mu'tazilah. Penasihat dia ulama Mu'tazilah masa itu. Polisi ni berjalan selama 18 tahun. Tahun 833 sampai 851. Diteruskan oleh pemerintah-pemerintah selepas Al-Ma'mun. Yang mengubah polisi ni Al-Mutawakkil. Dia ubah polisi ni tahun 851. Balik cerita kepada Ma'mun tangkap Imam Ahmad tadi. Mula Al-Ma'mun, dia nak hukum bunuhnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab dia marah Imam Ahmad tak setuju dengan ajaran yang dibawa oleh sahabat-sahabat dia. Imam Ahmad tekan, Quran bukan makhluk. Dia marah murka. Dia hampir nak hukum bunuh. Tetapi Allah takdirkan Khalifah Al-Ma'mun mangkat muda. Dia mati awal, umur baru 46 tahun. Kena racun. Mati kena racun, makan buah kurma. Begitulah, makan tepi sungai, terus meninggal. Pengganti Al-Ma'mun namanya Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Pun pegang pendapat Quran makhluk. Jadi ketika zaman dia buatkan satu debat. Dia panggil Imam Ahmad bin Hanbal berdebat dengan qadi besar dia nama Ahmad bin Abi Dawud. Berdebatlah. Dalam debat qadi besar dia kalah. Bila kalah dia murka. Dia perintahkan tangkap Imam Ahmad bin Hanbal, penjara 28 tahun sebab 15 kali. Zaman itu Imam Ahmad bin Hanbal naik pengganti Mu'tasim Billah, namanya Al-Wathiqu Billah. Ini Khalifah Abbasiyah yang ke-9. Zaman dia ada satu ulama nama Ahmad bin Nazar Al-Khazai ditangkap kerana berceramah sana sini cerita Quran bukan makhluk. Dia tak setuju orang mengata Quran ni makhluk. Maka zaman itu dia dijatuh hukuman sebagai derhaka kepada titah raja. Ditangkap, dipancung kepala dia. Garang. Masa saya di Mesir dulu, ada dengar satu ceramah, satu syekh dia ceramah. Ini cerita ceramah lah, saya tidak cek, verify sama ada benda betul atau tidak. Diceritakan Ahmad bin Nazar Al-Khazai ini, ketika kepalanya dipancung, kepalanya digantung di sebelah timur kota Baghdad selama beberapa hari. Lepas beberapa hari, gantung pula di bahagian barat kota Baghdad. Dihinakan. Dan cerita menarik ini cerita saya tak tahu.
Ada satu cerita mengatakan Syekh ni walaupun kepalanya digantung, mulutnya masih mengucapkan la ilaha illallah, berzikir lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada juga orang yang kata dia bukan sekadar baca la ilaha illallah, baca Quran pun ada alif lam mim hasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa la yuftanun. Al-wathiqu billah ketika itu murka. Macam mana ulama ni? Aku dah kerat kepala boleh berzikir lagi. Murka dia. Dia tulis satu surat murka kepada ulama ni, gantung dekat telinga kepala tu. Dia cerita, saya tak tahu betul ataupun tidak. Tapi akhirnya al-wathiqu billah dia meninggal. Dia mangkat muda juga. Dia kena penyakit edema. Edema ni sembab. Kaki dia jadi sembab bloated begitu, tu meninggal begitu je. Ganti dengan Al-Mu'tasim. Jadi Khalifah Mu'tasim ni yang insaf. Dia insaf bila dapat tahu peristiwa kepala itu berzikir, akhirnya dia lepaskan Imam Ahmad. Jadi cerita Quran ni makhluk atau tidak bukan kes kecil. Jadi ulama bertegas mengatakan bahawa Quran bukan makhluk, dia kalam Allah. Jadi adakah salah kita bertawassul dengan sifat kalam Allah? Jadi balik kepada soalan tadi, jawapannya apa masalahnya? Nabi pun terkenal doanya, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalam-kalam Allah yang sempurna. Apa masalah? Jadi selesai. Kalau ada orang nak bertikai, apa suruh baca Yasin? Nak baca, kita akan baca WhatsApp, baca Yasin. Surah lain banyak lagi, ejah lah. Awak tak apa zaman awak, ejah lah. Zaman ni Yasin, Quran ada banyak surah lain kan. Masalah fobia sangat. Ini huruf pertama. Maknanya kalau benda tu tak bercanggau, macam nak marah. Yang kedua, huruf ini boleh diterima, adat boleh jadi satu diterima dalam hukum kalau benda tu menjadi amalan seluruh negeri Islam. Baik, adakah nisbu Syaban ni orang Kuantan je buat? Tak. Adakah semua Syaban ni orang Pahang saja buat? Tak. Seluruh Nusantara. Tradisi malam nisbu Syaban ni kalau di Nusantara begitu masyhur sekali. Di Kalimantan Selatan, masyarakat di Kabupaten Belangan, Provinsi Kalimantan Selatan, sambut malam nisbu Syaban, buat ibadat beramai-ramai. Dia buat sembahyang maghrib jemaah, kemudian buat sembahyang taubat, buat sembahyang hajat, baca Yasin 3 kali, kemudian dia terus sembahyang Isyak dan buat sembahyang tasbih berjemaah. Itu amalan rakan-rakan saudara kita di Kalimantan Selatan. Begitu juga tradisi malam nisfu Syaban di Betawi. Masyarakat Betawi sambut nisfu Syaban, berkumpul dalam masjid, panggil penceramah. Dia tak ada baca Yasin, dia panggil orang ceramah, fadilat apa tu. Kemudian dia akan membaca doa, sebab malam tu doa mustajab. Begitu juga tradisi nisfu Syaban di Brebes. Brebes ni bahagian utara paling barat di Provinsi Jawa Tengah. Berbeza dengan sedikit masyarakat lain, dia ada buat perayaan sehari awal sebelum nisfu Syaban. 14 hari bulan dia dah buat, dia panggil Syakbanan, dia panggil. Macam orang Pulau Pantai Timur panggil sepu. Dia buat sepu. Nisfu Syaban panggil sepu. Namun tak panggil sepu benda pula. Nisfu Syaban sepu. Asyura surga. Mana itu? Asyura surga. Tradisi nisfu Syaban di Riau. Kalau nak cerita banyak. Indonesia mungkin ada tempat tak buat, janganlah khabar semua kamu buat di sana Melaka. Ramai buat. Kita tidaklah kata kalau ramai tu kamu betul dah, tapi benda tu bukan satu yang kepelikan dibuat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, syarat mauruh boleh diterima kalau amalan tu diulang-ulang dan menjadi amalan masyarakat secara umum. Tahun lepas kita buat, tahun ni kita buat. Seperti kata Mustafa Muhammad Azarqa dalam kitab Al-Fiqh Islam fi Tawbihil Jadid, adat itu sendiri diasal dari perkataan al-aud ataupun al-mu'awadah, maknanya diulang-ulang hingga menjadi tabiat. Jadi bukannya baru tahun ni kita perkenalkan. Jadi sekali lagi kepada rakan-rakan kita di luar sana yang risau, ini semua benda nabi itu, memang Nabi tak buat lah pada zaman tabi'in lepas benda tu. Kita risau masyarakat jadi sesat dah. InsyaAllah berikan kepercayaan. Kami ada Jabatan Agama, ada Majlis Agama, ada Jabatan Mufti, ada Al-Fadhil Qadi. InsyaAllah sebagai autoriti kita akan kawal, kita pantau,
Kita jaga. Janganlah debor sangat macam tak ada orang jaga agama di negeri Pahang. Kita jaga insya-Allah. Demo nak caya kawin. Allah. Nak caya kawin. Soalan ustaz ni macam tak betul dah gini boh. Mana hak boleh baiki, kita baiki. Yang zaman berubah-ubah, ada bersalin, ada berpindah, ada berganti, berpaling tadak, ada berkurang, ada bertambah. Yang sesuai tetap terpakai, yang elok tetap dipeluk, yang serasi tetap terisi, yang bermanfaat biarkan melekat. Yang usang sama dibuang, yang lapuk sama dipuruk, yang jaga sama ditinggal, yang merosok sama dianjur. Cuma nak berubah jangan sampai menyalah. Berganti jangan sampai melesi. Bertukar jangan bakar memakar. Beralih jangan sampai menyembelih. Bersalin jangan sampai melenjit. Biarlah berubah bawa tua, berganti bawa budi, bertukar bawa besar, beralih bawa benih, bersalin menyempurnakan batin. Berubah jangan semena-mena, mengganti jangan sesuka hati. Kalau berubah dengan petua, kalau mengganti dengan pekerti. Kalau mengubah dengan yang benar, kalau mengajak biarlah dengan hak. Maknanya buat je baik-baik. InsyaAllah orang tua boleh faham. Yang penting kita semua jangan kelahi. Sekali lagi kita nak tekankan malam ni, jangan kelahi. Apa yang penting, khilaf ilmu tak apa, jangan khilaf hati. Perbezaan pendapat itu biasa. Tuan-tuan dalam ni pun macam-macam pendapat ada dalam politik, dalam apa saja. Khilaf pendapat, tapi hati jangan khilaf. Terbit mentari menyilau mata, orang daik menjala udang. Sama sendiri tak payahlah bersengketa. Bukankah molek kita makan sehidang. Sekadar itu jelas ceramah lapar. Orang sebut hidang-hidang ni. Jadi saya kira sekadar itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Kita bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Sebelum pisah kita ambil berkat doa lah sikit. Moga majlis kita ini diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami bertemu dengan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.